طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع ساقه الله تعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair ya karim. Amin. Amma ba'd. Yang berusaha Puan Nur Anisah binti Muhsin, Guru Besar SK Kepong Frim. Yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Nur Aziz bin Mudakir, Penolong Pengarah Unit Akidah dan Pemikiran, Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia, selaku penceramah jemputan kita pada pagi ini. Yang dihormati barisan penolong-penolong kanan SK Kepong Frim, yang dihormati Yang di-Pertua PIBG SK Kepong Frim serta ahli-ahli jawatan kuasa PIBG, sahabat seperjuangan, para guru, staf-staf sokongan, tuan-tuan, puan-puan, para ibu bapa serta semua murid SK Kepong Frim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagi menambah keberkatan majlis kita pada hari ini, majlis menjemput Cikgu Hairul Amirul bin Abu Samah untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Terima kasih Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Alhamdulillah, dengan penuh khusyuk dan tawaduk kami bersyukur di atas segala nikmat dan rahmat yang telah Engkau kurniakan, di mana dengannya dapatlah kami berkumpul pada hari yang penuh berkat untuk bersama-sama meraihkan majlis Ma'al Hijrah, memperingati hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringkat SK Kepong Frim pada tahun ini. Allahumma ya dzal fadli wal inam, ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, sesungguhnya kami percaya dan yakin bahawa hijrah yang diperintahkan ke atas Rasul kami Nabi Muhammad SAW adalah satu perancangan-Mu yang kemas dan teratur demi memperkukuhkan kekuatan untuk menegakkan hak kebenaran, keadilan, kemakmuran, keamanan dan kebahagiaan. Allahumma ya qawiyyu ya azizu ya fa'alul lima yurid. Sesungguhnya hijrah Rasul-Mu merupakan peristiwa agung yang kami akan hayati. Ia merupakan ilham perjuangan umat setiap zaman, mengajar erti ketaatan, pengorbanan dan semangat perpaduan. Allahumma ya Fattahu ya Alim, bersempena dengan perhimpunan yang kami adakan ini, kami memohon supaya pengertian dan falsafah serta semangat hijrah akan dapat diteruskan, sentiasa hidup di hati sanubari setiap umat. Ya Allah, gerakkanlah hati, amalan dan fikiran kami ke arah amalan ma'ruf, berhijrah kepada ma'ruf, berhijrah dari maksiat kepada taubat dan keinsafan, berhijrah dari kekufuran nikmat kepada bersyukur, berhijrah daripada malas kepada rajin dan sedia berkorban, berhijrah daripada jahil kepada berpengetahuan, berkeadaan tidak baik kepada baik dan lebih baik mengikut petunjuk pimpinan-Mu, ya Allah. Semoga kami dapat menempuh hidup baru dan maju ke hadapan.
Allahumma ya mujibad da'awati wa qadiyal hajat. Peliharalah kami dan negara kami ini ya Allah daripada bala dan azab-Mu. Jangan Engkau azab kami kerana dosa-dosa yang kami lakukan. Janganlah Engkau hinakan kami kerana kelalaian kami menjaga agama-Mu ya Allah. Ampunilah segala dosa kami ya Allah. Peliharakanlah perpaduan kami. Pereratkanlah tali persaudaraan di antara kami. Semoga hidup kami sentiasa berada di dalam selamat sejahtera, aman damai yang berpanjangan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada Ustaz Najman. Ustaz Najman tak buka mic tu Ustaz. Tak buka mic. Amin, amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadil, Cikgu Amirul di atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia dan perkenannya, kita dapat menganjurkan program sambutan Nur Hijrah pada pagi ini meskipun kita berada di alam maya. Program pada tahun ini amat bermakna. Di saat negara dilanda pandemik COVID-19 ini, maka kita belajar erti kesusahan dan pengorbanan. Kita di sekolah juga terkena akan tempiasnya kerana terpaksa meneruskan sesi pembelajaran dan pembelajaran meskipun di rumah dengan pelbagai kaedah dan cara baharu yang termampu kita laksanakan. Semoga dengan memperingati peristiwa hijrah Rasulullah SAW ini mampu menyuntik inspirasi, motivasi dan semangat kepada kita untuk menempuh ujian Allah Subhanahu wa taala ini. Majlis kita teruskan dengan ucapan dan amanat daripada Puan Guru Besar SK Kepong Frim, Puan Nur Anisah binti Muhsin. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengurusi majlis pada pagi ini, iaitu Ustaz Nur Najman. First of all saya nak minta murid-murid tolong tutup kamera, boleh tak? Bagi saya Ustaz Nur Najman dan penceramah jemputan kita saja yang buka kamera. Yang lain murid-murid mohon tutup kamera. Rania masih lagi buka kamera, tolong tutup kamera. Tolong tutup kamera. Okey. Yang berbahagia Ustaz Nur Aziz bin Mudakir, penolong pengarah unit Akidah dan Pemikiran Kementerian Pendidikan Malaysia selaku penceramah jemputan pada pagi ini. Terima kasih Ustaz kerana sudi menerima jemputan kami pada pagi ini. Untuk pengetahuan Ustaz, hari ini adalah yang ramai sekali, penyertaan yang ramai 128 orang. Syukur alhamdulillah program hari ini telah diikuti oleh ramai guru-guru, murid-murid dan juga ibu bapa. Yang saya hormati barisan penolong kanan SK Kepong, guru-guru, murid-murid, ibu bapa dan hadirin yang menyertai program ilmu kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam ma'al hijrah. Syukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya kita dapat menjayakan majlis ilmu ini. Syukur alhamdulillah kita masih sihat. Syukur alhamdulillah kita masih boleh berjumpa walaupun di alam maya. Semoga kita dan semua dan kita dan keluarga dan ahli keluarga kita dilindungi daripada wabak ini, wabak yang sedang melanda negara kita dan juga di dunia. InsyaAllah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hijrah itu pengorbanan. Hijrah itu satu perjuangan.
hijrah itu ketaatan, hijrah itu istiqomah. Okey, dalam mengharungi pandemik yang sedang melanda negara kita, okey, sebenarnya banyak hikmah yang Allah telah berikan kepada kita. Kalau kita renung-renungkan balik, kalau kita selusuri kehidupan kita dalam jangka masa 2 tahun ini, sebenarnya kita melalui pandemik ini sebenarnya kita kena fikir kebaikannya, jangan kita fikir apa yang keburukannya. Kebaikannya sebenarnya banyak hikmah yang Allah sebenarnya nak berikan kepada kita. Kita duduk di rumah, kita bekerja dari rumah, kita belajar dari rumah, sebenarnya banyak masa untuk kita lebih untuk bertumpu ke menambahkan amal ibadat kita sebenarnya. Jadi apa yang Allah berikan kepada kita itu sebenarnya kita fikir mesti ada sesuatu hikmah yang akan Allah berikan kepada kita. Okay? Oleh itu, semua hadirin yang ada di dalam Google Meet ini, kita jangan mengeluh, kita jangan rasa macam sedih, kita harus tabah, cekal dan perbanyakkan amal dan doa dalam melalui zaman pandemik ini. Hadirin semua, ketika Allah masih memberikan kita waktu untuk hidup, maka masih belum terlambat untuk kita berubah dan berhijrahlah kepada yang lebih baik. Oleh itu, sempena dengan Ma'al Hijrah pada hari ini, marilah sama-sama kita berubah untuk menjadi yang lebih baik sebagai hamba-Nya. Sebagai umat Islam, perbaikilah kesilapan-kesilapan kita yang lalu, tambahkanlah amal-amal kita, sebab sekarang ni bila-bila masa saja Allah akan menjemput kita. Dalam sekelip mata saja. Jadi sebenarnya bila kita BDR, bila kita tidak boleh bekerja di office dan sebagainya, itu sebenarnya satu rahmat dan nikmat kepada kita sebenarnya. Oleh itu, saya akhiri dengan selamat menyambut Ma'al Hijrah, Manhaj Rabbani Ummah Berkualiti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya balikkan semula kepada Ustaz Nur Najman. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih Puan Guru Besar atas ucapan kata-kata aluan sebentar tadi. Hadirin dan hadirat para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, program pagi ini akan diteruskan dengan tazkirah Nur Hijrah yang bertajuk Hijrah dalam Pandemik, 1000 Hikmah dan Pengorbanan. Untuk itu, pihak Panitia Agama Islam SK Kepong Frim telah menjemput seorang pendakwah yang tidak asing lagi di kalangan warga pendidik sebenarnya. Anak jati Kelang ini berkelulusan ijazah Usuluddin dalam bidang pengkhususan hadis daripada Universiti Al-Azhar. Beliau mula bertugas sebagai guru Jekof di SK Puncak Alam 2 dari tahun 2008 sehinggalah 2016. Di atas kesungguhan dan kecemerlangan beliau, kini beliau menjawat jawatan di KPM sebagai penolong pengarah unit akidah dan pemikiran bahagian pendidikan Islam KPM. Beliau juga aktif berdakwah dan menyampaikan kuliah di masjid-masjid tanpa mengira penat dan lelah. Beliau yang saya maksudkan ialah Al-Fadil Ustaz Nur Aziz bin Mudakir. Sebelum saya mempersilakan Al-Fadil Ustaz, sedikit pesanan untuk semua murid dan hadirin sekalian supaya bersedia dengan buku catatan untuk mencatat segala ilmu yang akan disampaikan nanti insya-Allah. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan Al-Fadil Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد
wa ala ali Muhammad amma ba'd. Terima kasih kepada sahabat saya Ustaz Najman. Seterusnya berusaha Puan Nur Anisah binti Muksin, Guru Besar SK Kepong Frame. Yang berbahagia Dr. Rushdan bin Ibrahim, YDP PIBG SK Kepong Frame. Barisan Penolong Kanan SK Kepong Frame, para guru, para ibu bapa dan seterusnya anak-anak murid yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan anak-anak rahmat Allah taala. Pertamanya kita syukur kepada Allah taala kita hadir pada pagi ini di tahun yang baru. Mana tahun baru ni Allah nak hidupkan kita lagi. Allah panjangkan nyawa kita lagi, itu ada manfaatnya. Ya tuan-tuan, ya kita ni dalam keadaan kata wabak pandemik sekarang ni masing-masing dalam keadaan buntu. Ada yang stres. Ada yang ada yang bunuh diri. Ya, baru ni ada bos saya beritahu. Ada orang bukan biasa-biasa tuan-tuan. Orang surau bunuh diri. Ya, disebab kemurungan, ya. Kemurungan itu betul, benar. Ya, tapi kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada Al-Quran, kita kembali kepada solat, zikrullah, maka hati kita akan tenang insya-Allah taala, kerana segala sesuatu yang Allah aturkan di situ ada hikmah. Bukan sedikit orang yang terkorban tuan-tuan. Bukan sedikit orang yang meninggal dunia. Tak. Sangat banyak. Yang baru ni ya, almarhumah isteri kepada pelakon pelawak Syuaib kan. Apa nama, Siti Sarah kalau tak silap dia. Meninggal dunia. Ya, dan ramai di kalangan kita ni tuan-tuan ya, yang ada yang positif. Adik saya 2 orang positif. Ya, adik saya 2 orang positif. Tapi alhamdulillah makin nekis sekarang ni. Ya, pakcik saya positif. Baru ni meninggal dunia, sepupu saya meninggal dunia. Disebabkan COVID-19 juga. Ya, kalau tuan kenal lah Ustaz Najib Makmur. Tu sepupu saya. Ya. Merangkak rakan juga akan saya, ya. Kita biasa bincang buat pendidikan Islam dan sebagainya. Alih-alih dalam umur 45 tahun dia pergi meninggalkan kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita fikir balik, di situ banyak hikmah yang Allah sembunyikan. Berkaitan dengan tajuk kita pagi ini, insya-Allah taala hijrah dalam era pandemik, 1000 hikmah dan pengorbanan. Tuan-tuan puan-puan Allah Subhanahu Wa Taala, hijrah ni kalau di sudut lughah atau bahasa bermaksud perpindahan. Perpindahan daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Ataupun berpindah daripada negeri pergi kepada negeri yang lain, maka itu adalah hijrah. Baik. Jelas suara saya ni? Alhamdulillah, jelas Ustaz. Jelas. Jelas alhamdulillah. Saya sebab saya ceramah depan macam cakap dekat laptop je. Dulu saya tak boleh ni kuliah tazkirah online ni. Sebab rasa macam cakap dengan meja je kan. Kalau kita ceramah dekat masjid surau tu kan nampaklah mata. Dia semua tutup kamera, kita nampak kamera kita je. Tapi alhamdulillah ini tuan-tuan, ya, sekarang ni kita belajar sesuatu yang baru. Baik. Dari sudut bahasa. Dari sudut istilah, hijrah itu bermaksud perpindahan umat Islam. Yang mana sebelum ni ke Habsyah. Dan kemudian perpindahan daripada Mekah ke Madinah. Itu dari sudut istilah yang sebenar. Dan kemudian daripada sudut istilah lagi ialah apabila seseorang itu meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu juga hijrah. Begitu juga kalau seorang itu meninggalkan perbuatan yang buruk, lalu dia berhijrah kepada perbuatan yang baik, maka itu hijrah. Seperti mana daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyyatun wa idza stunfiru fanfiru. Tiada lagi hijrah selepas mana Fathul Mekah, lepas pembukaan kota Mekah tak ada lagi hijrah,
illa jihadun wa niyatun, iaitu selain daripada hijrah dengan kamu berjihad dan niat. Niat apa? Niat meninggalkan perbuatan buruk yang kita lakukan sebelum ni. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu berazam, maka tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan dan puan, ya, dalam hari yang pertama dalam kalender Islam ni, kita buka buku baru, lalu kita niatkan, pasakkan, ya, di dalam hati kita yang dalam, aku nak menjadi seorang hamba Allah yang soleh, yang baik, yang bertakwa, yang excellent dari semua sudut. Dari sudut kita punya agama, dari sudut kita punya akhlak, dari sudut kita punya ilmu, dari sudut kita punya pergaulan, dari sudut kita punya perlakuan, macam-macam. Kalau sebelum ni kita ibadat solat rawatib, kita tinggal je, kali ni kita niat aku nak istiqamah solat rawatib. Kalau sebelum solat sunat, kita kalau subuh tu kadang subuh pun waktu subuh je kita solat. Ya, tahajud entah ke mana. Niatkan dalam hati, tahun baru 1443 ini aku nak istiqamah dalam solat tahajud, qiyamul lail dan sebagainya. Maka apabila kita niatkan dalam hati kita untuk meninggalkan perkara maksiat, untuk memperbanyakkan ibadat, faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jangan lupa tawakal pada Allah. Niatkan dalam hati kita, ya Allah, aku nak jadi hamba yang soleh, yang baik, bertakwa, yang akhlaknya baik, akhlak mulia. Lepas tu kita baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. 'Ala Allah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dengan nama Allah aku tawakal kepada Allah, aku serah kepada Allah, tiada daya dan tiada upaya kecuali itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang melakukan begitu, maka Allah akan jadikan dia insan yang terbaik, insan yang soleh, bertepatan dengan apa yang dia diniatkan pada tahun baru. Itu namanya hijrah dari sudut istilah. Ya. Baiklah, tapi tadi Nabi kata, ya, hijrah itu tiada lagi hijrah selepas mana pembukaan kota Mekah kecuali jihad dan juga niat. Ya, niat menjadi baik. Maka di dalam jihad apa tuan-tuan? Elemen paling penting sekali di dalam jihad apa? Boleh jawab? Elemen paling penting dalam jihad apa? Pedang? Bukan. Pistol? Bukan. Perisai? Bukan. Elemen penting dalam jihad ialah sabar. Sabar ni adalah paling penting dalam jihad. Sebab tu sabar ni tuan-tuan boleh dicakap, boleh diungkapkan, tapi nak amalkan, Masya Allah susahnya nak amalkan sabar ini. Sebab tu tak boleh kita kata, sabar aku ada hadnya. Aku ni sabar aku ada hadnya. Tak ada. Sabar tu tak ada had. Kalau dia tak boleh nak ada had sabar tu, dia tak sabar lah tu. Tetapi had yang dinamakan had sabar itu ialah apabila dia terpaksa, apabila benda tu adalah maksiat atau perlakuan mungkar. Itu tak boleh sabar. Ya. Tak boleh sabar dalam perlakuan mungkar. Ya. Ni tuan-tuan, ya. Tapi selagi mana itu tidak melibatkan dosa, tak melibatkan mungkar, tak berikan maksiat, maka itu kita kena sabar, ya sabar saja. Ya. Orang suruh kita minum arak. Kita pun duk minum arak lah. Ya, aku dipaksa ni. Dia tak ni, dipaksa cakap je. Aku dipaksa, aku sabarlah. Dia minum arak. Tak boleh, itu bukan sabar. Itu gelojoh namanya. Baik. Jadi had sabar apabila perkara itu adalah perlakuan mungkar, perlakuan maksiat, sesuatu yang berdosa, maka itu tiada lagi sabar. Tak boleh bersabar di atas maksiat. Tapi kalau selagi mana perbuatan itu bukan maksiat, bukan perbuatan dosa, maka itulah dia sabar. Kita sakit, Allah bagi kita sakit, kita sabar. Sebab tu tuan-tuan saya cakap mudah ni, Ya, tetapi
tak tahu lagi bila Allah uji kita macam mana. Itu Allah akan uji kita, Allah akan uji kita dan Allah tahu sejauh mana kesabaran kita berdasarkan apa yang kita lakukan. Balas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu firman Allah dalam surah Al-Ankabut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu an yusraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Allah cakap, Allah beritahu. Adakah manusia itu menyangka bahawa kami akan meninggalkan manusia itu berkata kami beriman sedangkan mereka itu tidak uji. Maksudnya, kalau kita ni orang Islam, kalau kita ni orang beriman, kalau setiap hari kita dalam solat, kita kata, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka di situ Allah pasti uji kita. Allah pasti uji kita. Nak tengok betul tak kita ni orang Islam, orang beriman. Kemudian Allah sambung dalam ayat yang ketiga, وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Sesungguhnya kami iaitu Allah telah menguji orang-orang sebelum daripada mereka. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Maka dengan ujian tersebut, tahulah Allah siapa yang betul-betul beriman dan siapa yang menipu di dalam imannya. Bukan Allah tak tahu, Allah tahu tuan-tuan. Apa? Kalau Allah ayat baru Allah tahu, Allah uji baru Allah tahu. Tak, Allah tahu sebenarnya. Tapi sebenarnya kias ayat ni Allah nak bagi tahu kita. Nanti di dalam ketika mana hari hisab, hari pengadilan, Allah beritahu engkau ni memang tak tahan dengan ujian aku. Ya. Engkau ni tak benarlah dalam keimanan aku telah uji kamu dengan ujian tapi kamu tidak tahan. Manusia tanya, ya Allah, apa bukti aku ni tidak benar-benar? Kata benar di dalam keimanan. Aku uji kamu tapi kamu tidak sabar. Itu maksudnya Allah nak bagi tahu kita nanti ketika mana di mahsyar bahawa kita tidak sabar dan tak tahan dengan ujian. Itu namanya ujian tu perlukan pengorbanan yang besar, perlukan kesabaran yang banyak dan macamnya. Sebab tu tuan-tuan, perempuan untuk Allah Subhanahu wa taala, anak-anak murid yang dikasihi Allah. Kalau kita selusuri kepada sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ni adalah golongan makhluk Allah yang paling sabar dan yang paling besar ujiannya. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri insan yang kata kalau dia sakit, dia punya sakit Allah bagi dia 2 kali ganda. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu sifir Allah Subhanahu wa taala dia lain dengan sifir makhluk dengan makhluk. Sifir Allah dengan makhluk dan sifir makhluk dengan makhluk lain. Apa maksudnya? Iaitu kalau makhluk dengan makhluk, makhluk sayang makhluk, dia akan bagi hadiah, dia akan bagi kesenangan kepada orang tu dan macam-macam. Akan tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala sayang kepada makhluk tersebut, kekadangnya Allah bagi lagi kesusahan, Allah bagi lagi penderitaan, Allah bagi saudara maranya orang tersayang dia meninggal dunia, Allah bagi dia kemiskinan, kefakiran dan sampai dia rasa perit, sempit dunia ini. Itu yang berlaku pada Nabi Ayyub alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa dan macam-macam sahabat. Macam-macam para anbiya. Bahkan Nabi Zakaria sendiri tuan-tuan. Ya, mati dalam keadaan syahid. Digergaji badan dia tuan-tuan, terbelah 2. Ini para anbiya. Ya. Sampaikan para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri ujiannya, ya Allah, sangat-sangat susah. Sangat-sangat para sahabat sangat-sangat susah. Ya, Nabi solat dulu masa sebelum Nabi berhijrah. Nabi solat tengah sujud-sujud tu, orang kafir musyrik dia ambil najis, dia ambil tai letak kepala atas kepala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sabar. Ya, kalau kita tuan-tuan, dah masuk Facebook dah. Dah masuk TikTok dah. Ya, baru sikit masuk TikTok, baru sikit masuk Facebook. Sebab tu tuan-tuan, kenapa sekarang ni kadang kita bila berdoa, kenapa doa kita kadang seolah-olah Allah tak makbulkan?
Kenapa apabila kita berhajat, ya Allah, aku berhajat kepadamu, ya Allah, maka seolah-olah Allah tidak mendengar hajat kita, tuan-tuan. Apakah punca utama? Antara punca utama kenapa Allah tidak memandang kepada kita apa yang kita doakan ialah bila mana kita ditimpa musibah, benda pertama kita buat bukan mengadu pada Allah, tapi kita mengadu pada makhluk. Ya. Kita ngadu pada makhluk dulu sebelum kita ngadu pada Allah. Itu kesilapan besar kita. Sebab tu kita ni sebelum apa-apa kita kena mengadu pada Allah. Ya Allah, aku ditimpa musibah. Macam tu, tuan-tuan. Ni belum dah masuk Facebook tu dulu saya lah, tuan-tuan. Dulu saya. Ya, dah taubat dah. Dulu aku kemalangan, aksiden ingat lagi saya daripada simpang mana tu. Dari simpang Puncak Alam tu. Kita terbalik, tuan-tuan, terbalik, berguling-guling macam cerita Hindustan tu dia. Ya, cerita Hindustan tu kita berguling-guling. Kita berguling-guling 2 kali dalam hidup saya. Satu berguling-guling masuk ada gaung sikit. Ya, dia berguling bum guling. Ya, tapi saya alhamdulillah tak ada apa-apa. Ya. Tak ada apa-apa sebab pakai seatbelt. Ya, kali kedua, ya, tahun 2016 tahun saya sebelum ke BPI. Masa tu masih guru lagi. Ya, berguling-guling juga, langgar, ya, langgar divider berguling-guling. 3 kali gulingan lah juga. Ya. Allah bagi ujian macam tu. Ya, saya belum ngadu pada Allah, saya masuk Facebook dulu, aku accident. Saya fikir-fikir balik, Allah, kenapa aku tidak mengadu kepada Allah sebelum aku mengadu kepada makhluk? Sebab tu kadang-kadang bila kita ditimpa musibah, lalu kita minta pada Allah. Allah seolah-olah Allah tidak memakbulkan doa kita. Rupanya selama ni kita mengadu kepada makhluk sebelum mana kita mengadu kepada Allah. Kita meletakkan makhluk itu yang pertama. Sebelum mana kita meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala, itu kesalahan kita paling besar. Jadi kalau kita nak Allah makbulkan doa kita, apa-apa hajat, apa-apa berlaku, musibah yang menimpa, benda first kali kita buat, kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu, ya, Nabi SAW dan para anbiya adalah para anbiya ni dulu adalah orang yang sangat-sangat menerima, orang kata apa ya, menerima musibah. Sampai mereka kadang hampir tidak sabar. Berat ujian mereka sampai Allah rakamkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 214. Apa Allah kata? Allah kata, am hasibutum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Allah kata, Allah tempelak kita, Allah tegur kita dan Allah sindir kita. Am hasibtum an tadkhulul jannah, ataupun hai manusia, hai orang beriman, kamu menyangka kamu mudah-mudah nak masuk syurga, walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, kamu nak masuk syurga sedangkan kamu belum didatangkan ujian musibah seperti mana yang ditimpakan oleh orang-orang sebelum kamu, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Massathumul ba'sa wad-dharra wazulzilu, mereka ni ditimpa dengan bencana, ditimpa dengan kesengsaraan, wazulzilu, kegoncangan yang amat sangat. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sehinggalah Nabi dan juga sahabat yang berada di sekelilingnya, mereka ni ternanti pertolongan Allah sampai mereka terpacul keluar daripada mulut, bilakah akan datangnya pertolongan Allah. Sampai macam tu, sebab pedihnya, sengsaranya mereka ketika itu Allah bagi ujian. Allah kata, ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah bahawa pertolongan Allah itu sangat-sangat dekat. Itu. Sebab tu, inna ma'al usri yusra. Setiap sesuatu kesukaran itu pasti akan disusul dengan kemudahan. Jangan risau. Sebab tu kalau Allah bagi kesusahan, kedukaan, kesengsaraan, Allah akan susulinya dengan kemudahan. Itu sebabnya. Ada sebab ya Allah bagi kita musibah wabak pandemik COVID-19 ni. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Allah bagi tahu lagi.
kemungkinan apa yang engkau benci itu ialah baik untuk kamu. Kita tak tahu tu hikmahnya. Ya. Wa asa an asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kemudian kemungkinan apa yang kamu suka itu buruk bagi kamu. Sebab tu kadang-kadang apa yang kita suka, kadang yang kita suka tu bukan kadang baik untuk kita. Allah lebih tahu mana yang baik untuk kita. Ya, kadang-kadang apa yang buruk kita rasakan buruk, kadang ya kita rasakan buruk tetapi Allah pilih itu sebenarnya baik untuk kamu. Ya, kita duk nak kahwin ni, nak kahwin. Dah ada 2 gawe. Bedah ke Joyah? Ya, aku nak pilih Bedah ke Joyah. Ya. Tapi Joyah ni cantik. Cuma aku lagi suka Joyah daripada Bedah. Istikharah lah, solat istikharah tiap-tiap malam. Niatnya mudah-mudahan dia berkahwin dengan Joyah sebab Joyah cantik. Tiba-tiba hati dia lebih tertarik kepada Bedah. Allah takdirkan dia berkahwin dengan Bedah. Kenapa ni? Aku lagi suka Joyah. Joyah ni cantik, Jun, cute. Bedah ni kurang, dia katalah kurang. Rupanya si Bedah ni Masya Allah, walaupun mukanya biasa-biasa je, akan tetapi dia seorang yang solehah, yang melayan suaminya, yang baik akhlaknya. Maka wanita-wanita ini, ya, yang walaupun mukanya orang kata biasa-biasa, akan tetapi bila mana akhlaknya cantik, maka wajahnya akan jadi cantik. Maka akhlak itulah adalah hiasan bagi kita semua. Akan tetapi orang itu kalau dia handsome macam mana sekalipun, dia cantik macam mana sekalipun, akhlaknya buruk, muka terus jadi buruk. Ya. Kawan saya satu hari, kawan saya kat Mesir. Ni kat Mesir, cerita kat Mesir lah. Ya, kat Mesir ni, ya, memang apa orang kata wanitanya cantik-cantik lah. Ya. Wanita ni cantik-cantik. Dia perempuan. Dia ada seorang sahabat saya tu, dia tengok, dia berkenan dengan bila ada perempuan Arab lalu. Perempuan Arab lalu, cantiknya perempuan Arab ni. Muka cun lah cantiknya kan. Lepas tu dia tak tengok, tak baik tengok ni bukan teladan yang baik lah. Biasalah orang muda. Itu, cunnya perempuan Arab. Perempuan Arab yang cun tu, lepas dia pandang, tiba-tiba perempuan Arab tu pandang dia cakap apa? Hongga-bongga. Dia ejek lah tu. Hongga-bongga tu, dia ejek orang, seolah-olah orang Malaysia ni, orang asli. Ya, dia tak tahu, dia tak datang Malaysia lagi, dia seolah-olah orang Malaysia ni orang asli. Sebab dulu Malaysia Airlines System dia nak iklankan produk Malaysia ni, nak apa? Visit Malaysia ni dengan cara dia paparkan gambar orang Iban. Orang kadang orang Iban pegang perisai, pegang parang tu, pakai cawak tu kan. Jadi ni orang Malaysia ni tinggal kat hutang lah. Jadi perempuan yang cun tu tadi, tiba dia pandang orang Malaysia ni, dia cakap hongga-bongga, dia ejek. Kawan saya ni, sahabat saya pun cakap, Syekh Hantar tahu tak, tadi aku tengok muka cantik, lepas dia cakap hongga-bongga, terus aku tengok, kalaulah diletak sebelah kera kat perempuan tu, kera lagi cantik daripada dia. Maksudnya apa tuan-tuan perempuan? Akhlak kita ini kekadangnya sama ada dia mencantikkan wajah kita ataupun memburukkan wajah kita. Ya, maka pilihlah akhlak yang baik, itulah yang akan mencantikkan wajah kita. Kemudian tuan-tuan perempuan Allah Subhanahu Wa Taala, wabak COVID-19 ni bukan yang pertama. Sebab tu, minta maaf, wabak ni ya, bukannya benda, orang kata benda yang selalu berlaku. Ya, wabak seperti mana pandemik COVID-19 ni berlaku dalam kiraan 100 tahun sekali. Sebelum ni tuan-tuan, 100 tahun sebelum ni, saya tunjukkan pada tahun 1918. Satu wabak yang dikenali sebagai Spanish flu ataupun selsema Spanyol. Berlaku pada tahun 1918. Kan kita wabak COVID-19 ni 2019 kan? 2019. 100 tahun sebelumnya. 1918 Spanish flu. Selsema Spanyol. Wabak ini dikatakan telah mengorbankan sejumlah 40 juta orang penduduk dunia. Lagi dahsyat.
40 juta orang mati. Tu belum lagi yang sakit. Ni yang baru mati 40 juta orang. 100 tahun sebelumnya, ya, ada satu wabak pada tahun 1817. 1817 satu wabak nama wabak ta'un telah membunuh 23 juta orang penduduk dunia. Jadi dia dalam lingkungan 100 tahun. 1817, 1918 dan COVID-19 2019, 100 tahun. Maka kadang-kadang kita tengok kenapa Allah setiap 100 tahun Allah datangkan ujian wabak sebesar ini. Di situ ada hikmah yang kadang-kadang kita tak terfikir di akal, tetapi hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja tahu. Ya, contoh wabak Spanish flu tu yang berlaku tahun 1918 tu, lepas 2 tahun tiba-tiba wabak tu hilang macam tu saja. Orang tak tahu, kenapa? Belum jumpa ubat lagi masa tu. Tiba-tiba wabak tersebut hilang macam tu saja, maka orang sembuh. Itu namanya itu tentera Allah. Ya, tentera Allah yang kadang kita tak dapat bayangkan kekuatan dia. Kadang memang Allah Subhanahu Wa Taala dia hantar tentera dia nak jentik kita, umat manusia, dia nak sedarkan kita. Allah nak kata, sehebat-hebat kamu, sekuasa-kuasa kamu, aku lagi hebat. Allah kata. Allah kata, aku bagi hantar tenteramu yang paling tenteraku, hantar tenteraku yang paling lemah, yang paling kecil, virus. Yang habis tuan-tuan, semua kalah. Tuan-tuan, saintis dunia dia ada satu buat kajian, seandainya virus COVID-19 ni, virus ini dikumpulkan, virus ni lebih kecil daripada bakteria. Sekiranya virus seluruh dunia ini dikumpulkan di satu tempat, maka besar virus yang terkumpul ini tidak lebih daripada 1 tin Coca-Cola. Macam tu sekali. Virus yang kita banyak ni, kalau dikumpulkan, dimasukkan, tidak lebih besarnya daripada terkumpulnya 1 tin Coca-Cola saja. Nak tunjukkan 1 tin Coca-Cola ini mampu untuk melumpuhkan ramai. Dunia seluruh lumpuh dengan ekonominya. Ramai berjuta orang terkorban. Allah nak kata, aku hantar tenteraku paling lemah. Kerana aku nak tahu. Kerana aku nak bagi tahumu, aku lebih kuasa daripadamu. Ni tuan-tuan, perempuan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu benda ni benda baru, jangan kita duk salah-salahkan orang. Minta maaf lah, jangan cakap kerajaan gagal ke apa. Jangan cakap KKM gagal, jangan cakap KPM gagal. Tak, benda ni baru, try and error semuanya. Benda baru perlu kepada satu cara yang baru. Buat ini tak jadi, buat cara lain, buat cara B tak jadi, buat cara C pula. Macam tu tuan-tuan. Ya, mula PKP, PKPB, PKPD, PKP entah apa-apa lagi. Lepas tu fasa 1, fasa 2, fasa 3, fasa 4, ada fasa-fasa. Ini semua kata usaha untuk memerangi mudarat. Ya, jangan kita kata gagal-gagal. Belum tentu orang yang menggantikannya mampu untuk buat yang lebih terbaik. Sebab ni benda baru. Paling kurang ni sekarang ni program vaksinasi Malaysia antara negara yang terbaik. Dengan 1 hari kira-kira hampir ataupun sampai kepada 500,000 orang. 1 hari kat Malaysia 500,000 orang yang telah divaksin. Ini antara pencapaian yang memberasakan antara 300 hingga 500,000 orang yang telah divaksin untuk 1 hari di Malaysia. Sebab tu janganlah kita tolak vaksin, Allah. Kata vaksin ni ada babi lah, kata vaksin ni ada chip Yahudi lah, macam-macam ke. Ya? Dia cakap, jangan tuan-tuan. Ya? Sebab tu kita kena belajar fiqh. Kenapa para ulama' dunia mereka tidak menolak vaksin? Kenapa ulama'-ulama' Malaysia, mufti-mufti Malaysia tidak menolak vaksin? Kerana mereka ada ilmu. Kerana menolak mudarat yang besar lebih utama daripada mudarat yang kecil. Kalau bertembungnya mudarat yang besar, maka tolak mudarat yang besar itu lebih aula daripada mudarat yang kecil. Saya bagi contoh. Kita tersesat di padang pasir.
Orang tu tersesat ke padang pasir. Tiba-tiba terjumpa babi padang pasir. Babi gurun. Ada babi gurun ke? Saya cakap je. Tak ada babi gurun. Ni contoh. Jumpa babi gurun. Kita pun ambil lapar sangat nak meninggal dah ni. Nak kebuluh. Kita katok kepala babi gurun tu mati. Tak payah sembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Tak payah. Terus katok, kita makan. Makan sikit, jangan sampai kenyang. Maka itu dibenarkan dalam Islam. Walaupun babi ini mudarat, maka mudaratnya kecil berbanding mati kebuluran kelaparan. Macam tu juga vaksin. Vaksin ni tuan-tuan, dia tak ada babi, tak ada. Kita pun tak tahu ubat-ubatan kita. Tak ada kandungan macam tu semua, telah dinafikan. Maka kita berhukum pada yang zahir. Yang pertama. Dan dia tidak ada chip-chip, tak ada. Chip small pun tak ada tuan-tuan. Dia tidak ada apa-apa benda yang orang kata, kalau ada mudarat apa, mudarat yang kecil. Itu rasa sengal-sengal badan, ada kesan sampingan, ada pening-pening kepala. Itu mudarat yang kecil. Tapi menolak mudarat yang besar adalah lebih utama daripada mudarat yang kecil tersebut. Sebab tu KPM KPM sangat-sangat ditekankan berkaitan ambillah vaksin. Tuan-tuan, jangan kita menolak vaksin. Sebab virus ini banyak telah membunuh sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang kita sayang. Tuan-tuan memperhormati Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu juga KPM, apa yang KPM buat tuan-tuan, terpaksa buat PDPR. Sebenarnya KPM nak buat satu SOP tu bukan senang tuan-tuan. Saya antara yang terlibat buat SOP. Kalau tuan-tuan tengok antara SOP pembukaan sekolah, SOP surau tu, itu saya antara yang terlibat. SOP surau diberi kepada bahagian pendidikan Islam. Daripada bahagian pendidikan Islam tu diberi kepada pembangunan program adat dan nilai. Kemudian diberi daripada pembangunan program adat dan nilai PPAD itu diberi kepada unit akidah, dan saya unit akidah. Unit akidah di KPM ni ada 3 orang. Seorang ketua penolong pengarah dan orang penolong pengarah, Ustaz Salihuddin dan saya. Dan kami buat tuan-tuan, ya Allah, bukan mudah nak buat SOP ni. Kita tanya pendapat ulama, kita tanya pendapat mufti, kita tanya pendapat guru-guru, kita tengok kepada suasana, kita hantar kena reject banyak kali tuan-tuan, barulah diluluskan, makan masa. Jadi benda ni bukan benda yang orang kata mudah. Jadi kita insya-Allah kalau kita follow SOP, kita tenang, kita sabar, kita doa, kita tawakal, insya-Allah kita akan jadi insan yang Allah sayang, Allah kasih, dan kita tidak akan kemurungan dengan apa yang berlaku. Kemudian kenapa Allah turunkan wabak ni? Tuan-tuan lagi sikit pertama ini kita hikmah antaranya kerana tadi saya cakap. Yang pertama, Allah nak memberi peringatan kepada umat manusia bahawa Allah lebih kuasa daripada makhluk yang berkuasa kat bumi. Daripada makhluk yang paling berkuasa, maka Allah itu lebih kuasa. Sebab tu Allah hantar tenteranya yang paling lemah, yang paling kecil. Lalu habis down satu dunia habis. Satu dunia rasa rasa murung, rasa macam-macam lah perasaan yang tidak tenang. Dengan ekonominya lumpuh dan bermacam-macam. Seperti mana Allah turunkan nyamuk, tentera nyamuk di kalangan tentera Namrud dan juga tentera Namrud. Tentu juga Allah turunkan, kadang Allah turunkan wabak ini virus yang sangat kecil. Yang kedua antara hikmah wabak ini ialah kerana Allah nak kita belajar sesuatu yang baru. Tuan-tuan dulu ke boleh tahu ke dulu cara nak mesyuarat online, tahu tak? Tak tahu kan? Aku pun tak tahu cara mesyuarat online ni dulu. Dulu tuan-tuan, kalau dulu contohnya kami dalam satu sektor tu nak mesyuarat, nak tunggu yang bos-bos ni ada, cukup susah. Sebab seorang outstation sana, seorang outstation sini. Saya pun boleh tahan outstation. Kadang satu bulan tu 3 hari je duduk rumah. Hak lain tu semua satu Malaysia around. Ni. Kita susah nak jumpa, tapi sekarang bila Allah bagi kita ke keadaan pandemik, kita belajar cara nak meeting online, cara nak berjumpa secara online. Seorang ada di Mekah, seorang ada di Malaysia, seorang ada kat Indonesia, tapi masih lagi boleh berkumpul. Dalam keadaan kita tak mampu belajar secara bersemuka, Allah bagi pandemik ini, lalu kita boleh belajar secara online.
Itu Allah nak bagi ilmu baru kepada kita supaya kita belajar. Afala tadhakkarun, apakah kamu tidak berfikir benda tu semua untuk peringatan kita bersama. Yang ketiga, kenapa Allah turunkan wabak ini? Kerana Allah nak bersihkan muka bumi ni sebenarnya, tuan-tuan. Bila Allah turunkan, ingat lagi tak? Bila Allah turunkan masa mula-mula pandemik tu, kan ramai orang tak keluar tengok sungai. Sungai bersih, tuan-tuan. Sungai bersih, Masya Allah. Yang keruh tu jadi bersih, hilang, tutup. Kemudian pencemaran alam kurang. Sungai bersih, tak tahu. Cuma Sungai Kelang je. Tak bersih-bersih, macam teh tarik juga. Dari dulu sampai sekarang. Tak tahu, mungkin spesies Sungai Kelang macam tu. Tapi sungai-sungai lain, Masya Allah, Allah bagi bersih. Hutan Allah bagi bersih. Pencemaran orang keluar kurang. Orang kurang keluar, jadi kurang pencemaran asap kereta, asap motor kurang. Ni Allah nak bersihkan muka bumi dengan cara macam tu. Manusia semua takut nak keluar. Jadi takut nak start enjin. Dia cara Allah nak recycle bumi ini, nak bagi bersih, nak filter bumi ini dengan cara kadang macam tu, sesuatu yang kita tak terfikir hikmahnya. Dan yang keempat antara hikmahnya yang terakhir, tuan-tuan. Ialah kerana Allah nak uji orang beriman. Kita kena tahu bila mana Allah uji orang beriman tu, antara ada 3 benda Allah uji. Kalau Allah uji seorang itu, maka ujian Allah terhadap orang beriman. Tadi saya kata kan, kalau Allah sayang seorang tu, maka Allah uji. Bila mana Allah sayang seorang tu, Allah uji. Maka di situlah sebab ada 3 hikmah Allah uji orang beriman. Yang pertama Allah uji orang beriman. Kenapa? Yang pertama kerana Allah nak ampunkan dosa dia. Dia ni banyak buat dosa kadang-kadangnya. Banyak buat salah tapi tak nak bertaubat. Maka Allah bagi dia ujian, sengsara, macam-macam problem datang pada dia. Kerana Allah nak ampunkan dosa dia. Sebab tu ulama kata, kalau kamu ditimpa musibah, kesengsaraan, kesempitan, banyakkan istighfar, banyakkan taubat, minta ampun pada Allah, insya-Allah kamu akan lapang daripada segala masalah. Entah sebab apa? Sebab Allah bagi ujian ni, kadang Allah nak ampunkan dosa kita. Jadi kita minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah Taala bila Allah ampunkan kita, maka Allah tak bagi ujian untuk kafarah dosa kita. Itu pertama. Yang kedua, kenapa Allah uji orang beriman? Kerana Allah nak tambah pahala kita. Pahala kita sikit, Allah tambah pahala kita. Bagi banyak, tuan-tuan. Dan yang ketiga, kenapa Allah uji orang beriman? Kerana Allah nak naikkan darjat. Tujuan apa naik darjat? Tujuannya supaya syurga kita tu lagi tinggilah. Syurga kita, contoh syurga kita sampai syurga tahap kelima je. Atau yang keenam, syurga bawah-bawah je. Maka Allah bagi ujian pada dia. Allah bagi musibah pada dia kerana Allah nak naikkan darjat dia. Ke syurga yang keempat, ke syurga ketiga, ke syurga yang kedua dan ke syurga yang pertama. Allah nak tinggikan darjat dia di syurga kelak, maka Allah bagi kesusahan kekadangnya di dunia lagi. Supaya mana? Supaya bila makhluk lain tanya, ya Allah, kenapa dia itu ya Allah, kau masukkan dia syurga yang tinggi sedangkan amalan dia kurang. Ini tidak adil. Contohlah. Kalau dihujahkan di mahsyar kelak, orang tanya, makhluk tanya, ya Allah, amalannya kurang, kenapa engkau masukkan syurga yang tinggi? Maka Allah ada hujah untuk menjawab, wahai hamba-Ku, aku telah uji dia dengan bermacam-macam ujian, masalah, kesengsaraan, dan dia sabar dengan ujianku, maka aku naikkan darjat dia. Syurga dia kan aku letakkan di syurga yang paling tinggi. Ini, tuan-tuan, itulah matlamat kita paling akhir, iaitu Jannatul Firdaus, syurga Firdaus yang paling tinggi. Tempat yang terakhir kita, matlamat kita yang utamanya. Sebab tu kita melakukan sesuatu tentang perlakuan apa kita buat, kita letak matlamat kita, aku buat ni matlamat aku nak masuk syurga, insya-Allah kita akan jadi orang yang baik, yang baik. Kesimpulannya, tuan-tuan, bermanfaat Allah Subhanahu taala. Ujian wabak pandemik ini adalah satu ujian Allah yang sangat dahsyat, yang mana Allah timpakan, ada hikmah Allah letak padanya, yang kadang kita tidak terbaca di akal fikiran kita apakah hikmah tersebut. Maka perkara pertama kita perlu buat ialah berbaik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berusaha untuk menghindarkan wabak, berusaha untuk merawat, berusaha untuk vaksin dan mencegah dalam masa yang sama. Kita letakkan baik sangka hati kita ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Allah sayang kita, itu sebab ada hikmah.
sabda Nabi SAW dalam surah dalam hadis qudusi Allah kata, aku seperti mana sangkaan hamba-Ku terhadapku. Maknanya kalau kita ni sangka, ya Allah, kau timpakan ujianku kepadaku ini adakah kerana kau benci ya Allah? Kalau kita sangka bahawa Allah benci, maka betul Allah akan benci kepada dia. Akan tetapi kalau kita baik sangka, ya Allah, alhamdulillah kau timpakan ujian ini kerana kau sayang kepadaku ya Allah, maka betul lah Allah akan sayang kepada dia. Allah ini seperti mana yang hamba-Nya sangka terhadap dirinya. InsyaAllah ta'ala berbaik sangka kepada Allah, optimis, InsyaAllah. positif, insya-Allah hidup kita positif, akan ceria, kita tidak akan kemurungan dan segala masalah kita akan selesai. Ya, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, siapa bertakwa pada Allah, Allah akan bagi jalan penyelesaian daripada jalan penyelesaian segala masalah, makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan merezekikan dia dengan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya serahkan kepada Ustaz Nur Najman. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Satu penyampaian yang bersemangat Ustaz. Walaupun Ustaz kata macam ceramah pada kursi dan meja. Tapi bagi anda yang selalu dengar ceramah Ustaz ni, tak berubah Ustaz, tetap mantap, maintain. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Majlis rakamkan ucapan banyak-banyak terima kasih. Huraian yang bagus, kupasan yang boleh menjentik hati kita, memahami kedudukan sebenar, macam mana tindakan kita, respon kita terhadap ujian Allah Subhanahu Wa Taala dengan pandemik COVID-19 ini. Seterusnya untuk anak-anak murid sekalian, kita akan teruskan dengan kuis interaktif untuk menguji sejauh mana kefahaman anak-anak sekalian berkenaan dengan tajuk hijrah yang kita sampaikan dan sudah pun kita pelajari di bilik-bilik kelas. Jadi kaedah nak jawab soalan kuis ini bersama-sama dengan Ustaz. Ustaz akan tetapkan syaratnya supaya kita dapat menjalankan kuis ini dengan tertib dan teratur. Yang pertama, murid tidak dibenarkan sama sekali untuk membuka mikrofon. Apabila diminta, barulah murid perlu membuka mic. Okey, jadi tak payah buka mic. Jadi Ustaz akan bacakan soalan, sebaik sahaja Ustaz habis soalan tersebut, barulah murid sekalian menekan butang raise hand. Jadi dekat paparan Ustaz nanti, kat sini dekat paparan Ustaz, Ustaz akan dapat lihat siapa yang paling awal menekan raise hand. Jadi Ustaz akan tujukan kepada dia, kemudian barulah dia buka mikrofon dan menjawab soalan. Jadi seorang murid sahaja dibenarkan untuk menjawab sekali sahaja soalan. Seorang murid dibenarkan menjawab sekali sahaja soalan. Jadi kita hanya ada 6 soalan dan insya-Allah kita akan ada 6 pemenang pada pagi ini. Okey? Jadi minta bersedia untuk mencatat siapakah pemenang-pemenangnya. Baik, bersedia? Murid-murid sekalian, okey, kita test soalan pertama. Okey, nak jawab tekan raise hand. Soalan pertama, berapakah bilangan tahun Hijriah pada tahun ini? Berapakah bilangan tahun Hijriah pada tahun ini? Baik. Ustaz dah dapat dah. Okey, sila buka mic. Kalau boleh buka cam. Arisa Sofia binti Azri. Arisa Sofia binti Azri. Okey. Okey. Tahun berapa tahun ni Arisa? Ustaz tak jelas tadi. Arisa jawab soalan Ustaz. Tahun berapa? Tahun 1443. Bagus. Tahun 1443 Hijriah. Okey, Arisa Sofia binti Azri. Daripada kelas mana Arisa? Daripada kelas 5C. 5 cendekiawan. Okey, terima kasih. Okey, turunkan tangan. Okey, turunkan tangan. Baik. Soalan kedua. Soalan kedua. Apakah maksud hijrah? Fariswan Zaini.
Mana Faris Wan Zaini? Boleh buka cam dan boleh buka mic. Faris Wan. Okey, Faris Wan, apakah maksud hijrah? Maksud hijrah ialah berpindah ke satu tempat ke tempat yang lain. Bagus. Ada lagi huraian? Tak ada, itu je daripada saya. Okey, terima kasih. Walaupun tak lengkap, tapi Alhamdulillah kita boleh terima sebab hijrah berasal daripada perkataan hajara yang bermaksud pindah daripada satu tempat ke tempat yang lain. Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah ataupun kita pindah daripada keadaan yang kurang baik kepada keadaan yang lebih baik. Baik, soalan yang ketiga. Siapakah yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam peristiwa hijrah? Bagus. Baik, Nurul Ismah Hazirah. Nurul Ismah Hazirah. Abu Bakar. Okey, Nurul Ismah Hazirah daripada kelas mana? 4 Cemerlang. Pak Cemerlang. Siapakah yang menemani Rasulullah? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Tayyib, bagus. Terima kasih. Okey, semua jatuh tangan. Jatuh tangan. Ismah jatuh tangan, Ismah. Okey. Soalan keempat. Okey. Berapa lamakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembunyi di Gua Sur? Bagus. Oh, laju Okey, Muhammad Adam Ashraf. Muhammad Adam Ashraf. 3 hari. Oh, berdengung-dengung tapi Ustaz dapat jawapan dia 3 hari. Sebab dia duduk dalam Gua Sur, sebab tu dia berdengung. Okey. Siapa tadi? Muhammad Adam Ashraf daripada kelas mana, Adam? 5 bijak. 5 bijak. Okey, bagus. Ya, okey. Okey, soalan yang kelima. Soalan yang kelima. Apakah nama masjid pertama yang dibina oleh Rasulullah? Nur Zahra. Okey, Nur Zahra. Sila Nur Zahra. Kuba, Masjid Kuba. Masjid Kuba. Nur Zahra daripada kelas mana? 5 Cemerlang. 5 Cemerlang. Okey, masjid pertama yang dibina oleh Rasulullah ialah Masjid Kuba. Okey, dan ini soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir. Sila lagukan nasyid orang Madinah ketika menyambut ketibaan Rasulullah. Ni nak suruh awak bernasyid. Bagus. Aminah Farha. Sila Aminah Farha. Wala al-badru tufina min saniyah wajaba syukur ahlaina Baik, terima kasih Aminah Farha daripada kelas 5 Siah. Baik, terima kasih Aminah. Jadi itulah 6 soalan kuis interaktif menandakan awak semua bersama-sama dengan kita dalam majlis ini. Dan untuk itu seterusnya kita akan umumkan pemenang-pemenang bagi pertandingan yang telah kita anjurkan sebelum ini. Jadi dengan itu inilah Ustaz tak bacakan tapi dalam bentuk video kita akan umumkan keputusan pertandingan yang telah kita adakan. Silakan.
Baik, tahniah dan syabas kepada semua para pemenang. Untuk makluman semua, disebabkan oleh kita masih lagi sekolah ditutup, jadi hadiah-hadiah itu akan terus dihantar ke rumah. Jadi hadiah kuis tadi berupa satu duit cash, duit tunai yang akan di bank in-kan ke akaun pemenang masing-masing. Taklah banyak, sekadar RM5 bagi seorang pemenang. Kemudiannya bagi hadiah-hadiah para pemenang yang telah diumumkan tadi juga, hadiah akan terus dihantar ke rumah. Nanti urustia akan dapatkan maklumat alamat awak semua, dan hadiah-hadiah itu terus akan hantar ke rumah insya-Allah pada minggu ini insya-Allah. Jadi untuk itu seterusnya majlis dengan segala hormatnya ingin menyampaikan sijil penghargaan kepada Al-Fadil Ustaz Nur Aziz. Dipersilakan. InsyaAllah Ustaz, sijil ini akan menyusul kemudian. Jadi secara maya, terimalah saja penghargaan daripada kami Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. InsyaAllah Ustaz. Ya? Boleh ambil? Boleh ambil Ustaz. InsyaAllah Ustaz, kita jumpa lagi. Kirim salam sahabat-sahabat di KPM. Ustaz Hamidi, Ustaz Zulhilmi dan rakan-rakan yang lain. InsyaAllah kita jumpa lagi insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Cikgu Nur Anisa, Ustaz Najman dan semuanya cikgu-cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, terima kasih Ustaz. Bagi mengakhiri program kita hari ini, dipersilakan kita akan tayangkan hasil kerja murid yang murid kita telah buat dan sama-sama kita tontonkan, dan saya akhiri program ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dipersilakan tayangan untuk persembahan murid. حين محل البلاء جئت إليك ذليلا أناجي من لي غيرك ربي يسمع مني شكواي من يستجيب الدعاء إلا الذي قد دعانا إليه من لي غيرك ربي معقود فيه رجايا لا تعاملني بذنبي يا جواد يا كريم إنني عبد ضعيف حظه لا يستقيم لا تحرمني ربي من لطفك العميم فسقامي يتعبدني يا ربي الرحيم. Assalamualaikum. Jom hijrah untuk sampai habis. Mari berubah. Hijrah ialah berubah jadi lebih baik. Jom tutup aurat. Jom mengaji. Jom menuju kejayaan diri. Inilah remaja solehah. Terima kasih kerana menonton. Hai kawan-kawan, saya Nur Syasha Humaira binti Muhammad Airul Nizam dari kelas 5 Cemerlang. 1 Muharram detik permulaan, perkiraan tahun Islam hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum muhajirin dan ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Saya pasti rakan-rakan pernah mendengar lagu ini di TV atau di radio. Tahukah rakan-rakan apa yang dimaksudkan dengan hijrah? Hijrah berasal dari istilah hajarah yang bermaksud pindah. Dalam sejarah Islamiah, dia merujuk pada perpindahan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah pada tahun 622 Masehi. Dalam konteks lain bermaksud hijrah daripada zaman jahiliyah kepada zaman Islamiah. Terdapat beberapa fakta-fakta Nabi Muhammad SAW berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Antaranya ialah: pertama,
Kedua. Ketiga. Keempat. Diharapkan perkongsian ini dapat memberi ilmu pada semua. Jom kawan-kawan, kita berhijrah. Hijrah. Yang menyanyi Muharram detik permulaan perkiraan tahun Islam hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum muhajirin dan ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk kebaruan. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk kebaruan. Oleh itu, mari semua kita sambut Ma'al Hijrah, tingkatkan semangat, tegakkan syiar Islam sepanjang zaman. Satu Muharram detik permulaan perkiraan tahun Islam hijrah.